Assalamualaikum, hai saya Syuk. So seperti biasa, Santai Sila akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, aku ni sebenarnya tak sihat lagi ni tengok seorang. Ni sebab satu kru ni tumbang lah cerita dia kan. Tapi apa pun, perjuangan harus diteruskan. Dan kali ni aku nak nasihatkan lagi sekali supaya minum air dengan cukup banyak, dan tidak terlampau terdedah dengan panas lah. Sebab macam-macam penyakit yang boleh dapat. Kau tengok dengan aku ni, bonjela, ulcer, banyak. Aduh, aku pening kepala aku ni. Okay. Tapi sebabkan ramai masih nak dengar dengan cerita seram ni, dengan caller kita pun dah makin ramai berduyun-duyun nak cerita dengan kami untuk disampaikan pada anda semua. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana subscribe, thank you so much. Dan jangan lupa follow our social media, lagi-lagi TikTok. Description ada disediakan di bawah guys. Okay, hari ni kita bersama dengan caller. Kali ni agak jauh geng. Nak tahu dari mana, kita berkenalan dulu. Hai. Hai. Boleh kenalkan diri? Okey, nama saya boleh panggil Mika. Berasal daripada Sarawak. Okay, dari Sarawak. Nika. Okay. Kita yang ni caller aku tak ingat lah, ketiga ke keempat lah caller daripada Sarawak. Tapi by the way, slang Nika ni dia tak terlampau nampak macam kekok sangat nak cakap bahasa. Sebab selalu kan ada bunyi dialek Sarawak ada sikit kan. Sebab banyak sini kawan dengan yang Melayu. Okay, baik. Okay, Nika, apa khabar? Khabar baik. Tak demam Abang Syuk macam mana hari ni dengan yang lain? Yang lain masih lah demam. Masih demam sebenarnya. Yang lain tu tak sihat sikit-sikit lah. Tapi masih okey lagi, boleh nak rakam video seram lagi. Okay, Nika. Tak apalah, sihat-sihat selalu ya. Terima kasih. Semoga lah cepat sembuh. Okay. Dah makan dah? Sudah. Okay. Alright, Nika nak cerita tentang apa hari ni? Okey, hari ni saya nak cerita tentang pengalaman saya hilang dekat kampung halaman saya lah. Oh, Nika hilang? Mm-mm. Oh, ini menarik ni. Okey Nika, tanpa buang masa, boleh Nika mempersilakan cerita yang pertama? Okey, cerita ni berawal dari tahun 2011. Masa tu saya berumur 7 tahun. Darjah 1 lah. Masa tu saya okey. Untuk penerangan lebih lanjut, sebelum kejadian tu terjadi, saya ni ada sekolah dekat bandar. Jadi dalam adik-beradik saya ni, saya dulu hanya seorang saja. Kira macam dulu saya anak tunggal dalam masa 4 tahun. Jadi mak dengan ayah saya ni fikir macam diorang ni tak ada anak lagi lah. Macam belum ada rezeki lain, dan diorang pun manjakan saya. Okey. Dalam tahun 2011 tu, nenek saya meninggal. Jadi kita orang ni terpaksa pindah ke kampung. Tahu kan yang dekat Sarawak ni, dia kebanyakan pendalaman tu rumah panjang. Tahu? Okey, kita orang balik rumah panjang. Rumah panjang kira ada kampung lah.
balik rumah panjang, pindah kat sana. Kat sana ada sekolah juga, sekolah pendalaman. Jadi kena tinggal kat asrama. 2011 tu saya darjah 1 dan perlu tinggal dekat asrama. Jadi saya ni tak nak sekolah sebab sebab tak pernah jauh dengan mak abah, tak pernah jauh dengan family. Masa saya pendekkan cerita, saya tak nak sekolah dan saya cuba untuk balik ke rumah panjang kita orang tu jalan kaki. Dengan masuk hutan semua tu, lalu melalui air semua tu. Masa tu dalam hujung tahun, kalau tak silap saya, dalam bulan 10 macam tu lah. Sebab masa tu ada sambutan hari jadi cikgu saya pun tak tahu macam mana. Okey. Malam tu saya bangun macam saya nangis-nangis semua, rindu dengan mak saya. Lepas tu saya macam terfikir, rumah saya dekat je. Kalau pakai motorbot tu, dia dekat je, tak sampai 30 minit pun. Dalam 20 minit, 25 macam tu. Okey. Jadi malam tu, tak tahulah datang dari mana keberanian saya tu nak keluar dari dom tu untuk balik waktu malam tu. Okey, malam tu saya ambil barang lah, pakai beg Hello Kitty semua tu. Balik pergi rumah. Masa saya pergi rumah tu, jalan tu dia macam jauh sangat. Tapi masih malam. Tapi tetap ingat lah, masa dia macam lepas saya jalan masuk satu hutan ni, saya tak tahu apa-apa. Saya dijumpai oleh tuan rumah. Bukan tuan rumah, dia tuai rumah. Faham tak tuai rumah tu? Tuai rumah? Tuai rumah tu ya macam ketua kampung. Okay. Saya dijumpai ketua kampung, rumah panjang satu lagi. Saya dijumpai itu masa diorang cerita pukul 7 pagi. Lepas tu diorang cerita, diorang bagi tahu saya saya hilang 4 hari. Padahal saya fikir, saya macam budak kecil, tak ingat apa-apa. Lepas masuk hutan tu, saya macam mungkin saya jalan je, tak tengok kiri kanan apa semua tu. Lepas tu saya macam gelap. Faham tak? Gelap, mata tu macam gelap terus, tak ada nampak apa-apa. Jadi lepas diorang jumpa saya tu, saya demam dan nak dekat 3 minggu macam tu lah saya demam. So saya tak pergi sekolah, duduk kat rumah je. Lepas kejadian tu, tahun satu lagi dalam 2012, lepas kejadian tu, mak saya ada ambil mimpi, ada bermimpi pasal nenek saya, arwah nenek saya yang meninggal 2011 tu. Mimpi yang mak saya cerita ni, dia mimpi macam ni tau. Nenek saya tu ada dekat kebun padi. Dia kebun lah dekat padi semua tu. Jadi mak saya ni datang dari rumah panjang. Rumah panjang kita orang ni dekat je, tak tahulah berapa meter, tapi dekat je. Boleh tengok rumah kat depan, rumah kat seberang, kebun padi tu dekat seberang lagi, berantarakan sungai. Okey. Jadi mak saya cerita yang dia pergi kebun jumpa nenek. Lepas tu nenek cakap, jangan bagi cucu aku tinggal kat rumah ni lagi. Dia cakap macam tu. Masa dia cakap tu, mak saya terus bangun sebab masa tu adik saya dah merengek. Adik saya baru lahir lah. Dia terdengar tangisan adik saya tu, dia bangun. Lepas tu dia cerita kat kalau kat Sarawak kita orang panggil manang. Kalau bahasa Melayu tu macam kira macam dukun tu jugalah. Jumpa bomoh lah Bomoh. Jumpa bomoh. Dia jumpa bomoh tu, kebetulan bomoh tu juga adik kepada nenek saya ni juga. Jadi dia bagi tahu maknanya yang saya tak boleh balik rumah panjang tu dalam masa yang lama. Ini saya tak balik rumah panjang tu dalam ini dah umur 18 tahun.
Kira 15 tahun lah saya tak balik sana. Ini bulan ni pun mak saya cuba nak bawa saya balik ke sana lagi. Kalau tak ada apa-apa, kita orang kan terus balik sana lah. Terus bawa saya balik sana. Dan diorang pun nak menetap kat sana juga. Okay. So macam tadi kan yang dapat mimpi tu nenek Nenek mak kepada mak saya. Jadi bila dah dapat mimpi macam tu, yang pantang katanya tak boleh nak balik, tak takut ke nanti jadi apa-apa ke? Tak tahulah sebab mak saya cakap kita dah ada agama. Jadi takut tu perlu ada, tapi kita ada Tuhan. Jadi kita kena kuatkan semangat untuk teruskan. Kalau tak ada apa-apa dengan lindungan Tuhan, tak ada apa-apa lah tu. Betul tu. Sorry nak tanya, Tronika Kristian Ya, Kristian. Jadi saya pun percaya macam Islam sendiri kita ada panduan macam mana nak hindarkan diri daripada makhluk halus. Sama juga macam Kristian atau agama lain kan? Sama juga. Ya. Jadi mesti sebab dengan agama ni kita lebih kuat kan? Dah tahu dah kalau jadi macam ni apa nak kena buat. Jadi faham betul. lah. Macam sebelum ni yang nenek Tronika Kristian juga ataupun macam mana? Dia bukan Kristian, dia macam masih lagi macam mana orang cakap, masih lagi dia tak masuk Kristian. Dia macam masih lagi dengan ritual tu, faham tak? Yang miring semua tu. Faham. Okay. Dia orang masih lagi pakai tu lah sebelum dia meninggal. Yalah, kita bukan nak takut sangat dengan mimpi tu kan, tapi apa-apa pun kena orang kata berjaga-jaga jugalah. Dulu takut sebab dulu belum masuk Kristian lagi. Kita orang masuk Kristian pun masa tu dalam saya dah darjah 5 ke? Darjah 5. Okey, jadi dah lama jugalah kan? Lama juga. Okey, yang masa Tronika hilang 4 hari, tapi masa tu Tronika rasa macam kejap je kan? Memang sekejap je, tapi dia sekejap tu saya berjalan, tapi penglihatan saya ni macam gelap. Gelap? Faham tak? Gelap. Sekeliling semua tak nampak apa? Tak ada nampak apa-apa. Macam tengah berjalan dekat awangan, tapi kaki ni kita rasa macam pijak tanah apa semua tu, tapi kita tak nampak. Faham? Okey. Dalam tempoh berjalan tu tak ada rasa lapar ke, mengantuk ke? Tak ada rasa apa-apa. Tapi memang 4 hari lah Tronika hilang. 4 hari. Masa saya hilang tu, dia orang bukan terjumpa terus tau. Dia bukan cari jumpa, tak. Dia orang pakai dukun tu tadi, pakai bomoh tu tadi. Bomoh tu cakap apa? Bomoh tu cakap dia macam ni tau. Dia pun macam bereman tau bila dengar tu, bila dah besar ni, dengar diorang cerita tu balik. Diorang cakap yang buatkan penglihatan saya ni gelap, ada satu benda tak tahulah benda apa, tapi benda tu dia macam tutup mata saya. Macam faham tak, dia macam kita nak surprisekan orang dari belakang, dia tutup mata kita macam tu. Okey. Dah meremang. Okey. Seram. Dia tutup mata saya macam tu. Yang bomoh tu bagi tahu lah. Dia cakap dia tutup mata saya macam tu. Sebab tu saya tak nampak apa-apa. Tapi bendanya tu apa tak tahulah. Tak tahu. Dia ada cakap tapi saya tak ingat lah. Sebab saya tanya balik kat mak saya pun dia tak tahu. Faham. Okey, maksudnya dia bukanlah disorok juga Bukan juga. Mungkin disebabkan saya tak nampak apa-apa. Lepas tu jalan saya ni dah betul, tapi macam kita tak nampak, jadi tersasul jalan lain. Tronika agak-agak dalam berapa lama masa berjalan dalam gelap tu? 5 minit? 3 minit? Tak tahulah, sebab masa tu kan kecil. Jadi kita ni macam tak kira sangat jam tu berapa jam apa semua tu. Yelah, kalau 5 minit pun tak tahu 5 minit tu kat mana masa tu kan? Betul. Sebab masa tu baru je darjah 1. Okay, faham. Okay, satu cerita yang menarik. Ini pun first time ni saya dengar cerita macam ni. Agak rare juga.
Okey. Tuan Nika, ada cerita lain yang nak disampaikan? Ada. Okey. Tanpa buang masa, kita nak dengarkan cerita yang kedua. Silakan. Cerita yang kedua ni dia berkisahkan tentang atuk saya. Cerita atuk saya ni dekat rumah panjang tu juga. Tapi cerita ni dia cerita sendiri kat saya. Sebab saya bagi tahu yang saya ada nak cerita dekat YouTuber macam tu. Saya cakap kat dia. Okay, dia cakap ada satu cerita. Cerita ni kat rumah lama dia, kat kampung lama dia. Dulu kan orang bajan dengan ritual, betul tak? Dekat Sarawak ni ritual miring apa semua tu. Jadi ada satu pengalaman atuk saya ni, dia tak terjadi kat dia tapi terjadi dekat rumah panjang. Dekat orang yang dekat dalam rumah panjang tu. Masa tu diorang tengah miring untuk hari gawai. Okey. Dia bunuh ekor babi semua tu. Diorang bunuh tu dalam 8 ekor semua tu. Bunuh ayam. Lepas tu diorang buatlah ritual tu. Saya pun tak tahu macam mana ritual tu. Okey, dipendekkan cerita. Ada satu tetamu ni, dia tetamu dari rumah panjang satu lagi, dia pergi berkunjung kat rumah panjang atuk saya tu. Dia ni beragama Kristian juga. Sebab dia macam macam mana mulut dia tu macam lenser, faham tak lenser? Mulut dia ni macam main lepas je. Okey, faham. Dia macam tak ada adab dengan ritual yang atuk saya ni buat. Dia macam tak nak. Saya agama Kristian. Saya ada agama. Dia cakap macam tu. Dia macam saya tak perlu ikut korang macam tu. Dia cakap macam tu lah. Okey. Lepas tu dalam beberapa jam lepas diorang selesai miring, makan semua tu, yang tetamu ni tadi, dia tiba-tiba macam tercekik. Tapi dia tak makan pun, dia tengah hisap rokok. Okey. Dia tak makan tapi dia tercekik macam rokok. Dia hisap rokok dekat luar. Lepas tu ada orang nampak dia macam dia pegang leher dia tu macam ada sesuatu yang cekik dia. Okey. Faham tak? Jadi lepas dia macam tercekik tu lah, dia tercekik. So, ada ramai orang kat rumah panjang tu, dia tolong semua tu. Ada satu budak ni pula, dia anak kepada ketua kampung tu, tuan rumah tu. Dia ada nampak seorang lelaki berbadan besar. Dia macam sado lah. Dia pakai baju burung, lanjing semua tu. Faham tak? Faham tak apa yang saya sebut ni? Dia lanjing tu macam topi ada bulu burung, bulu burung tu. Lepas tu baju burung yang kalau abang shoot dengan kru yang lain nak tahu, korang boleh cari kat Google lah, baju ngepan, baju iban lelaki. Macam dia pakai benda tu tau. Dia tengok benda seseorang tu cekik tetamu tu tadi. Lepas dia tengok tu, dia macam sebab anak ketua kampung kita orang ni, dia besar tau. Dia macam mungkin dalam umur 16 macam tu lah, dia dah besar. Dia macam bagi tahulah dekat mak dia, "Mak, ada orang cekik dia lah." Dia cakap macam tu, ada orang cekik tetamu tu. Dia masukkan macam tu. Lepas tu mak dia cakap, "Mana ada, tak ada apa-apa tu." Mak dia cakap macam tu lah. Sebab ni dia ceritakan atuk saya. Jadi saya tak tahulah dialog apa dia orang cakap. Lepas tu budak ni asyik sebut macam tu je. Ada orang cekik. Dia cakap macam tu. Semua orang tak percaya. Lepas tu ada berumur ni tadi, dia datang. Okey, saya cakap masa Iban. Kejap. Ana irau. Aku pun medak. Maksud dia, jangan risau. Saya pun nampak. Dia cakap kat budak tu. Okey. Lepas tu, benda tu tadi yang cekik tetamu tu tadi,
kita orang gelar dia keling. Apa? Keling. K-E-L-I-N-G. Oh, keling. Keling. Jadi yang cekik tetamu tu tadi adalah keling. Sebab dia cekik tetamu ni tadi, sebelum dia cakap yang dia tak ikut ritual tu, dia ada cakap satu benda yang macam tak ada adab lah dia orang cakap. Yang menyinggung perasaan lah. Yang menyinggung perasaan. Dia cakap macam ni. Kalau tak silap saya, dia cakap, apa yang dia cakap tu macam berunsur sombong. Dia macam tak nak tolong orang, tak nak apa tu, tak nak sentuh apa-apa kat situ, tak nak makan. Dia cuma nak datang sana je. Nak berkunjung je. Jadi macam sombong lah tu kalau kita lihat dia macam sombong. Faham? Jadi mana bomoh tu cakap mungkin dia ada buat sesuatu yang Tuhan kita tak suka. Okay, itu cerita dari atuk saya. Okay. Lepas tu bomoh tu nampak kan. Lepas tu dia tak tolong ke untuk lepaskan orang tu daripada dicekik ke? Dia tolong, tapi dia dengan cara dia sendiri yang kita tak boleh nampak. Faham tak? Yang kena tetamu yang kena cekik tu tadi, dia lepas bomoh ni cakap, jangan risau, saya pun nampak kan. Tetamu tu tadi dia macam lega sikit, macam macam orang baru lepas kena cekik tu. Macam macam tu. Macam baru dilepaskan lah tangan lah. Baru dilepaskan tangan. Okay, faham. Okay. Jadi benda yang budak tu nampak dengan bomoh tu nampak selalu okay lah dalam pakaian orang kata tradisional Sarawak kan, lelaki kan. Ya, betul-betul. Yang tu selalunya kita panggil dia pakaian pahlawan ke? Kira macam tu jugalah, pakaian pahlawan satu, pakaian tradisional untuk lelaki pun satu. Dia macam kalau abang shoot dengan kru yang lain, nampak kan ada satu Kalimantan, tahu tak? Pernah tak tengok orang Kalimantan dia pakai selampai, baju burung. Kadang-kadang dia orang tak pakai baju burung, dia macam pakai yang berlilit-lilit kat punggung tu. Lepas tu ada topi burung, bulu-bulu burung tu. Ada tengok. Dekat lengan diorang ni ada macam satu gelang, diorang letak kat sini. Okay, faham. Right. Jadi itulah yang budak tu dengan bomoh tu nampak. Okay, Atuk ada ceritakan tak yang orang kena cekik ni, dia ada tak cerita apa-apa yang berkaitan dengan keling tu kah? Okey, kalau cerita pasal keling dengan Tuhan yang bernama keling ni, kalau ada part 2 nanti saya bagi tahu, saya cerita dekat part 2 lah. Dia pandai dia. Dia keling ni dia macam panjang sikit cerita dia. Oh, ya ke? Okey, faham. Pandai pancing part 2 tiba-tiba Tak, sebab kalau cerita tu pendek, saya boleh campurkan dekat sini. Sebab disebabkan cerita tu panjang, mungkin kalau ada yang nak dengar lagi, pendengar Santai K nak dengar lagi, kita boleh buat part 2. Boleh. Ini pun kita first time ni dengar tentang keling. Jangan yang lain ni fikir lain Yalah, kita faham kalau kat Malaysia ni kalau sebut keling dia agak sensitif sebenarnya. Dia ada merujuk pada satu kaum, tapi kita bukanlah untuk ni untuk mengejek apa. Ini satu benda baru. Saya pun baru tahu. Benda baru serta pengetahuan yang baru untuk yang nak melancong kat Sarawak ke. Dia kebanyakan kat Sarawak ni kan Iban yang paling banyak. Ya, betul. Sebab tak semua orang tahu, dan macam saya sendiri baru tahu. Ini kata ilmu ni kan. Jadi janganlah cakap ini semua orang kata sentimen kaum, tak ada. Ini semua memang orang kata ilmu baru. Kita pun baru tahu ni. Okey. Macam biasalah, kita sebelum tamatkan video selalunya kita akan minta nasihat. Mungkin nasihat yang nak sampaikan pada viewer Santai Chill. Nasihat tu macam tak adalah, tapi kalau ada yang dari Semenanjung tu nak melancong dekat Sarawak ni,
Janganlah takut apa takut ke atau macam rasa macam was lah, sebab kat sini kita orang sambut korang dengan hati terbuka serta dengan adab yang penuh bahasa. Faham tak? Faham, Dia faham. macam kita orang ni akan sambut korang macam keluarga sendiri. Kita pun satu negara, satu Malaysia, apa nak risau sangat kan? Bukannya kena colik pun pergi sana. Okey. Okey, lupa pula. Ini nasihat saya sangat hangat. Tolong jangan tak nak pergi sekolah. Ya, Terutama betul. kalau tak nak pergi sekolah tu, tak nak dekat asrama ke, cuba cari kawan. Kalau cari kawan, confirm tak nak balik. Betul. Sebab dulu saya tak ada kawan tau. Saya macam, saya nak introvert ke macam mana, extrovert ke macam macam mana. Saya macam tak ada kawan tau. Introvert Kalau lah, tak jenis suka sendiri-sendiri. Suka sendiri-sendiri. Sebab macam tak ada kawan, nak cakap dengan orang pun saya rasa macam orang ni tak nak kawan saya. Macam tu. Sebab dulu kan kecil-kecil tak ada nak cerita sangat. Nak main pun untuk dengan adik-adik beradik je. Kalau saya lah. Faham? Tolong jangan tak nak pergi sekolah. Habis sekolah nanti korang nak tanam IC depan sekolah pun cikgu takkan ambil korang balik. Tu je. Betul. Alright. Sebenarnya sekolah ni best, geng. Kau tahu lepas habis sekolah je, dah beberapa tahun nanti kau akan teringat balik seronok dulu kat sekolah. Teringat banyak kenangan kan. Dan kenangan kat sekolah tu lah yang banyak mendewasakan. Nanti kau dah keluar barulah tahu dunia sebenar ni macam mana. Betul? Lepas tu kalau ada yang banyak buat kes semua tu, korang takkan malu tau. Bila dah habis sekolah tu, korang takkan malu. Korang akan rasa macam benda tu lawak. Asal aku buat ni benda macam tu. Betul. Itulah orang kata pengalaman yang mendewasakan. Orang kata dulu benda-benda bodoh yang tu biasalah. Kan kita dulu mana fikir panjang kan. Betul. Macam saya dulu shuffle kat sekolah. Bila fikir balik, alamak lah kenapa lah buat benda-benda macam ni kan. So dah besar sekarang ni, dah jadi cikgu, pening kepala dapat budak macam ni rupanya. Apalagi kalau budak tu sama spesies dengan kita dulu. Betul kan. Aduh, pening kepala. Tapi tak apalah, saya sebagai guru muda faham. Orang kata darah-darah panas ni dia memang macam tu, tak apalah. Alright. Okay, Terenika, terima kasih sebab sudi berkongsi dengan Santai Chill. Nanti orang kata part 2 tu dah ada ni dah ada confirmation tinggal minta dorang komen kat bawah lah. Kalau nak part 2 komen dulu kat bawah. Okay, komen dulu ya guys. Komen dulu. Kalau nak komen, tak nak komen juga. Kau kena komen. Apa pun jadi kau kena komen nak juga. Okay. Alright. So terima kasih lagi sekali. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jangan lupa follow juga our social media, lagi-lagi TikTok, dan supaya kami lebih bersemangat untuk video pada masa akan datang. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.